September 2020. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat mengundi kepada semua di Sabah. Saya tidak akan bertanding pada pilihan raya umum ke-15. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan memberitahu berita tersebut kepada agensi Kyodo pada hari Khamis. Beliau juga berkata kerajaan baru Perikatan Nasional PN yang diketuai oleh PPBM yang pernah dipimpinnya meneruskan amalan rasuah seperti Barisan Nasional. Tambah Tun Dr. Mahathir lagi, beliau juga mengharapkan anaknya yang juga Presiden sementara Parti Pejuang, Datuk Seri Mukhris Mahathir, supaya meneruskan warisannya. Syabas dan tahniah. Itu komen Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin apabila beberapa pemimpin tertinggi wanita warisan termasuk Bendahari Saliha Tahir dan Ketua Penerangan Margaret Tambakau mengumumkan meninggalkan parti itu semalam. Zuraida Kamarudin berkata itu jelas menunjukkan para wanita di Sabah sudah muak dengan retorik yang sering dipermainkan oleh Parti Warisan Sabah dan PH Plus yang hanya pandai menabur janji palsu sahaja. Sebilangan besar pimpinan tertinggi wanita Parti Warisan Sabah tersebut bersepakat untuk keluar parti sehingga menyebabkan sayap wanita parti tersebut lumpuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri Sabah hari ini. Baik, seterusnya kita ke perkembangan pilihan raya negeri bagi 73 DUN di Sabah. Tumpuan sudah tentunya di sekitar hari mengundi hari ini, semestinya pemimpin-pemimpin seperti Presiden Parti Warisan Sabah yang juga bekas Ketua Menteri Datuk Seri Syafiee Apdal yang turut bersama-sama rakyat melaksanakan tanggungjawab mengundi di kawasan masing-masing. Jadi bersama rakan setugas Azizul Osman untuk laporannya. Silakan Azizul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Zazrina di studio. Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Syafiee Apdal selesai mengundi jam 8.15 pagi tadi di Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan Bubul. Beliau diiringi isterinya Datin Sri Suryani Syuib. Kedua-dua mereka dilihat memasuki Sekolah Kebangsaan Bubul jam 8.05 pagi tadi. Ketika ditemui media, Syafiee berkata perjalanan proses pengundian hari ini agak perlahan di sebelah pagi mungkin disebabkan oleh prosedur operasi standard SOP ketat yang dijalankan oleh SPR. Ada SOP yang perlu dipatuhi di mana waktu-waktu telah pun ditetapkan oleh SPR bila mereka harus mengundi. Dia agak lambat sikit. Dan saya harap dia akan mencapai sasaran kebiasaan dia di mana lepas ini mereka akan turun mengundi, ya, tunaikan tanggungjawab sebaik mungkin mengikut lunas-lunas perundangan yang ada di mana setiap rakyat di negara Malaysia dan di Sabah yang mana layak mengundi mereka wajib untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Ya. Jangkaan sasaran mengundi berapa? Biasa dia dalam lingkungan 70% lebih, tapi agak lambat dan ditambah oleh SOP. Mungkin tidaklah seperti yang dahulu. Tapi namun demikian kita akan pastikan mereka akan turun mengundi, tunaikan tanggungjawab. Saya pun difahamkan ada yang datang daripada tempat-tempat jauh overseas. Mereka juga turut untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Baru tadi saya dapat mesej ada yang datang dari jauh, dari luar negara yang ingin menunaikan tanggungjawab. Ya. Jadi kita doakan mereka dalam keadaan selamat dan kembali ke tanah air dan kembali ke tempat kerja mereka di luar negara. Dalam pada itu, Syafiee berkata kerajaan sementara negeri telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketat PKPD secara pentadbiran di beberapa kawasan di Sabah Timur. Katanya pelaksanaan itu bagi memastikan pandemik COVID-19 dapat dibendung selepas pilihan raya negeri Sabah yang berakhir hari ini. InsyaAllah lepas ini kita akan pantau dan kita setakat ini telah mengambil beberapa tindakan di mana administratif lockdown kita hanya untuk pentadbiran saja, di mana kawasan-kawasan tertentu di Tawau, di Ladatu, di Sempurna, di Kunang sedikit kita akan pastikan bahawa pengawalan wabak ini insyaAllah selepas ini kita akan pastikan supaya ianya dapat kita tingkatkan daya upaya operasi kita, di mana waktu itu ceramah-ceramah dan perhimpunan tidak lagi diadakan dan kemungkinan kita kurangkan dan ini akan sedikit sebanyak membolehkan kita untuk mempertingkatkan usaha untuk membendung keadaan ini supaya jangan merebak.
Okey, dan juga saya telah nasihatkan kepada kontrol khusus ni. Sebagian besar datang wabak ini daripada jiran-jiran kita yang terkadang itu mereka datang berziarah, mendekati, dan saya pun dah maklum dengan pihak Eskom supaya perketatkan sedikitnya. Oleh kerana kita setakat ini sebahagian daripada wabak ini datang jangkitan dimulai daripada penjara dan datang daripada daripada penjara daripada asing, bukan daripada dalam negara kita. Antara kawasan yang telah dilaksanakan PKP di pentadbiran adalah Sempurna, Lahad Datu, Tawau dan beberapa kawasan di Kunak. Dengan itu, sekian laporan saya, Aizul Osman dan juru kamera Aizah Maraus dari Pusat Pengundian Sekolah Kebahasaan Bubul Sempurna. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Azizul. Jadi seterusnya kita bersama-sama dengan Syawalia hadir pula untuk laporan berikutnya. Terima kasih Zazrina daripada studio. Saya hari ini berada di Sekolah Kebangsaan Serusup, pusat mengundi antara 7 bagi Dun Sulaman ini. Jumlah pengundi bagi pusat mengundi di SK Serusup ini adalah 1,361 orang. Dan setakat jam 10 pagi tadi, SPR mencatatkan jumlah keluar mengundi adalah 10.22%. Jika saya boleh kongsikan secara keseluruhan sebanyak 741 pusat mengundi di seluruh Sabah yang digunakan oleh SPR pada pilihan raya negeri kali ini. Tinjauan yang dibuat oleh Malaysia Gazette mendapati petugas SPR telah mula membuat persiapan sejak pukul 7 pagi tadi. Dun ini menyaksikan pertumbungan 3 penjuru di antara Perikatan Nasional, Parti Cinta Sabah dan juga Warisan. Jika pada awal pagi tadi, calon daripada Parti Cinta Sabah, Datuk Rekan Husin telah membuang undi di Sekolah Serusup ini dan diikuti dengan calon Perikatan Nasional yang juga Ketua Badan Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia iaitu Datuk Haji Jinur. Kalau kita melihat tentang SOP di sini, pematuhan pengundi yang datang di sini semuanya mengikut dan mematuhi SOP yang ditetapkan, dan di mana petugas KKM juga diletakkan di sini, di mana mereka akan disaring di pagar di hadapan sebelum memasuki sekolah Serusup ini sebelum membuang undi. Dan setakat ini kalau kita lihat jumlah pengundi yang datang tidaklah begitu ramai dan ia secara berperingkat-peringkat. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan buat setakat ini. Kembali ke studio, saya Syawali hadir bersama juru kamera Akira Azmi. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Syawal untuk laporan tersebut. Sekarang kita akan ke berita dunia. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menegaskan mana-mana negara yang membangunkan vaksin COVID-19 supaya berkongsi secara universal. Morrison membuat rayuan itu di Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Berikutan sekutunya Amerika Syarikat menentang usaha global untuk berkolaborasi melalui pembangunan vaksin berkenaan. Beliau berikrar bahawa Australia akan jika menemui vaksin tersebut, akan sama-sama membantu dan menyediakan peluang yang sama banyak untuk semua market pasaran. Sedikit berita sukan. Pengendali Pahang, Dollah Saleh bakal bersedia untuk melakukan kejutan apabila Pahang dan Kedah bakal berentap di Stadium Darul Makmur malam ini. Dollah Saleh berkata demikian walaupun menyedari prestasi konsisten Kedah yang telah melakar 5 kemenangan berturut-turut di pentas CIMB Liga Super. Biarpun Pahang tidak berada di tahap terbaik ekoran kecederaan beberapa pemain importnya, Dollah Saleh masih menaruh harapan dengan skuad sedia ada. Dan seterusnya dengan perjuangan Tok Gajah dalam mengharungi baki 3 lagi perlawanan CIMB Liga Super. Pahang baru meraih 1 kemenangan selepas CIMB Liga Super kembali bersambung sejak 28 Ogos lalu iaitu ke atas PDRM pada 12 September lalu. Sekian dahulu buat pas ini, teruskan layari portal Malaysia Gazette di www.com untuk info-info terkini. Jangan lupa juga untuk menantikan Kuasa Rakyat bersama-sama Nur Ayuni Johari untuk analisis PRN Sabah petang ini. Saya Zazrina Zainuddin untuk edisi MG. Assalamualaikum dan salam sejahtera.